Ini bab wida' atau wada', yakni hukum wida', yakni bertawaf wida' di Baitillah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya orang ramai yang sarifuna fi kulli wajh, pergi ke segala arah, ke setiap segenap arah, yakni selepas mereka selesai mengerjakan haji dan melaksanakan rukun-rukunnya, masing-masing pergi ikut hala masing-masing. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kita terjemah dulu. Kau terjemah dulu. Tak apa, sekali lagi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan sekali-kali sesiapa berangkat ataupun pergi meninggalkan Mekah sebelum dia bertawaf di Baitillah. Ini asal dianya, sehinggalah tempoh ataupun masa terakhirnya ataupun perkara terakhir yang dilakukannya ialah tawaf di Baitillah. Babul haid takhruju ba'dal ifadah, bab perempuan berhaid keluar, yakni balik selepas melakukan ifadah, yakni tawaf ifadah. Dengan sanadnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Aisyah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebut Safiyah binti Huyai. Maka kata orang, maka ada yang berkata, innaha qad hadat, dia bagi kotor, dia telah berhaid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barangkali dia akan menahan kita, barangkali dia akan menyebabkan kita tertahan, yakni berada di sini, tak boleh balik lagi. Faqalu ya Rasulullah, selepas itu mereka berkata, wahai Rasulullah, sebenarnya dia telah afadat, yakni bertawaf ifadah. Mendengar kata-kata orang itu, baginda bersabda, fala idzan, kalau begitu tidaklah, kalau begitu tidaklah kita kena tunggu di sini. Dengan syaratnya Imam Abu Dawud meriwayatkan daripada Al-Harith bin Abdullah bin Aus, katanya, saya pergi menemui Umar, lalu bertanya dia tentang perempuan yang bertawaf di Baitillah pada hari nahar, kemudian datang bulan mari kotor. Qala, kata Umar, liyakun akhiru ahdiha bil bait, perkara terakhir dilakukannya hendaklah di Baitillah, yakni bertawaf di Baitillah. Qala, jadi liyakun akhiru ahdiha bil bait, yakni at-tawaf bil bait. Akhir sekali dia kena bertawaf di Baitillah, ataupun perkara paling akhir yang perlu dia buat, yang perlu dilakukannya ialah bertawaf di Baitillah. Ini buat belakang tu tawaf, apa tu buat. Qala, kata perawi, Harith seterusnya berkata, begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu telah fatwakan kepadaku. Kata perawi, lantas Umar berkata, yakni kepadanya, aribta an yadaik, jatuhlah tanganmu. Itu satu maknanya. Satu lagi, hilanglah segala apa yang berada di tanganmu, sehingga engkau jadi susah apa kedana. Satu lagi, kalau kita ambil maksud dia tu, papa kedana lah engkau, papa kedana lah engkau, susah lah engkau, jadi susah lah engkau. Kamu tanya saya tentang sesuatu yang kamu telah pun tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
supaya saya menyanggahi, supaya saya menyanggahi ataupun menyalahinya, begitukah? Jadi likaima ukhalifahu, jadi buah hu situ, hu itu Rasulullah, biar saya ni menyalahinya, gitu. Patut kalau gitu. Bab tawafil wida', ini bab tawaf wida' dengan syaratnya. Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, saya berihram, saya memakai ihram untuk mengerjakan umrah daripada Tan'im. Fadakhaltu, saya pun masuk, yang dimasuk ke Mekah lah, lalu menyempurnakan umrah saya. Satu maknanya, satu lagi, lalu mengqada umrah saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu saya di Abtah sehingga saya selesai. Wa amara an-nas birrahil, selepas itu baginda memerintahkan orang ramai supaya berangkat. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Baitillah, pergi ke Baitillah, lalu bertawaf, kemudian keluar, yakni baliklah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Aisyah, katanya, saya keluar bersamanya. Maksud Aisyah dengan kata bersamanya tu, nya tu siapa? Iaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi nafaril akhir, yakni pada hari nafar yang terakhir, yaitu hari yang ke-13 Zulhijjah. Maka dia berhenti atau singgah di Muhassab, fi hadzal hadis, mana riwayat yang disebutkan ini adalah berada dalam riwayat sebelum ini, yang ni tambahan, hak ni tambahan kepada riwayat sebelum ni. Jadi hak tambahnya hak sini. Qalat, kata Aisyah, thumma ji'tuhu bisahar, kemudian saya pergi kepadanya selepas mengerjakan umrah pada waktu sahar, pada waktu sahur, yakni di hujung malam. Fa'adhana fi ashabihi birrahil, baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengisytiharkan, memaklumkan ataupun memerintahkan para sahabatnya supaya berangkat. Fartahala, dia sendiri pun berangkatlah. Famarra bil bait qabla salati as-subhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu di Baitillah sebelum sembahyang subuh. Dia bertawaf di situ hina kharaja, ketika nak keluar, yakni nak pulang ke Madinah. Yakni sebelum itu dia bertawaf dahulu. Kemudian berangkat menuju ke Madinah. Dengan sanadnya Imam Abu Daud meriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abi Yazid bahawa sesungguhnya Abdurrahman bin Tariq memberitahu kepadanya, menceritakan kepadanya dengan diambilnya daripada ibunya cerita ni, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah melepasi satu tempat daripada perumahan Ya'la, nasiyahu Ubaidullah lupa tempat itu. Istaqbala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap kiblat, fada'a, lalu berdoa, menghadap kiblat lalu berdoa. Nah itulah, kita tengok semula. Ini hukum tawaf wida'. Itu nak cerita ni. Kemudian dia ada sebut pula bab kan, selepas bab akhir kita baca saat ni, iaitu tawaf wida'. Berbeza maksud dia tu.
Berbeza maksud dia. Bab yang pertama ni, babul wida' ni. Bahasa lagi babul tawafil wida'. Hak tulah je lah, kena kiranya. Yang ni tajuk dia serupa tapi maksudnya berlainan. Hak mula-mula ni hak kita jumpa di babul wida' ni, iaitu diadakan oleh Imam Abu Daud untuk menyatakan hukum tawaf wida'. Dan hak kemudian tawaful wida' tu diadakan untuk menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertawaf wida'. Yang ni pada ketika dia pergi haji itu, dia ada tawaf wida'. Dalam bab yang pertama, babul wida' tu, dia menyebutkan hukum qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam hak ni, hak kemudian tawaful wida', dia menyebutkan fi'il ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya cerita tentang tawaf wida' ni diambil daripada qaul dan juga fi'il, ucap perkataan dan juga perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, berhubung dengan hukum tawaf wida' ni, ni hak mula-mula tu Imam Abu Daud buat tu, dia buat marilah hadis Ibnu Abbas. Hadis Ibnu Abbas, dia kata orang ramai bila pergi ke Mekah untuk mengerjakan haji dan selesai mengerjakan rukun-rukunnya, masing-masing akan rukun-rukunnya yang sarifun, masing-masing akan pergilah ke segenap arah, yakni selepas tawaf ziarah ataupun tawaf ifadah, ataupun tawaf rukun. Hak baru ni, hak minggu lepas kita sudah bicara tu. Jadi selepas hak tu kak, masing-masing ambil arah sendirilah. Orang ni pergi kau ni, orang ni pergi kau ni. Yang ni mereka tidak melakukan tawaf wida' itu. Maka Nabi SAW bersabda, la yanfiranna ahadun, jangan sekali-kali seseorang berangkat ataupun pulang, berangkat dari Mekah sebelum dia akhirnya, paling akhir melakukan tawaf di Baitillah. Itulah yang dikatakan tawaf wida', yang tawaf selamat tinggal. Wida' tu maknanya selamat tinggal. Akhir sekali, itulah sebelum nak balik tu dah, sebelum baliklah, selepas buat lain-lain. Hak ni hak akhir sekali. Itu dipanggil tawaf wida'. Nabi SAW kata jangan sekali-kali. Kerana itulah ramai juga ulama mengatakan tawaf wida' ni wajib. Wajib. Dengan sebab meninggalkannya seseorang itu dikenakan apa dia? Bayar dan lah. Kena bayar dan. Tetapi setengah-setengah ulama mengatakan tidak wajib, sunat saja. Setengah-setengah ulama mengatakan wajib, tapi kalau tinggal hak wajib ni tak kena fidyah gapo-gapo, tak kena bayar dam gapo, tak kena. Yang jadi khilaf tu apa sebab? Yang jadi hak kata wajib tu sebab dia pegang dengan hak ni lah. Jangan sekali-kali, mana benda tu ditekankan sangatlah, suruh buat sangatlah, sebab dia guna nun taukid di situ. Jangan sekali-kali berangkat, jangan sekali-kali meninggalkan Mekah, siapa-siapa, sebelum dia terakhirnya mengerjakan tawaf, melakukan tawaf di Baitillah. Hak orang panggil tawaf wida' tu. Jadi hak ni hadis qauli Nabi SAW, suruh buat. Benda ni adalah sunnahnya, ada asasnya. Tawaf wida', orang panggil tawaf wida'. Tawaf wida' itu ada asasnya, daripada sabda Nabi SAW. Kalau dalam kitab kita ni diambil daripada kitab Lubabul Manasik, Mullah Aliyul Qari tulis. Babu tawafis sadar wa huwa ar-ruju'.
Ini bab tawaf sadar. Orang panggil juga tawaf sadar. Bi fathatain, dengan baca dua fathah. Sa tu bagi atas, dal tu bagi atas juga. Iaitu ar-ruju' maksudnya. Tawaf balik. Orang panggil juga tawaf wida', kata dia. Wa huwa wajibun 'alal hajj al-afaqi. Ia adalah wajib kepada orang-orang yang mengerjakan haji daripada afaqi. Afaqi ni daripada tempat-tempat yang jauh lah, bukan orang tempat tes situ. Bukan orang dalam daripada miqat, dalam daripada kawasan miqat, mula nak pakai ihram ke apa tu, tapi di luar daripada itu orang panggil afaqi. Bukan orang Makki dan miqati. Orang Mekah tak perlu tawaf wida' sebab dia tidak nak selamat tinggal ke apa. Dan miqati ni orang yang berada di miqat ataupun ke dalam lah, daripada miqat tu ke dalam, ke arah dalam Mekah, bukan tu tak kena. Wal muradu bihi, yang dimaksudkan dengan wajib, kata wajib tawaf wida' ni, iaitu kepada siapa? Kepada al-mufrid wal mutamatti' wal qarin. Ini kepada orang yang mengerjakan haji ifrad, mufrid, atau haji tamattu', mutamatti' orang panggil, ataupun haji qiran, qarin orang panggil. Orang yang mengerjakan haji qiran tu qarin orang panggil. Ada mana semua ni memang kenalah, adalah tawaf wida' tu. Wala yajibu 'alal mu'tamir, kepada orang yang buat umrah tak kena hak ni, tidak wajib. Walau kana afaqiyan, walaupun dia tu orang jauh pun tak kena, tak ada tawaf wida'. Tawaf wida' ni dia kait dengan haji. Orang yang pergi buat kerja haji, tak kira lah sama ada dia tu mufrid atau mutamatti' ataupun qarin. Itulah ringkas ceritanya. Babul haid takhruju ba'dal ifadah. Ini bab perempuan berhaid keluar, yang ni keluar daripada Mekah, meninggalkan Mekah, baliklah maksudnya. Ba'dal ifadah, selepas daripada ifadah, yang ni selepas daripada melakukan tawaf ifadah. Ba'da tawafil ifadah, jadi buat tawaf itu buat biasalah dalam kitab-kitab ni, dalam hadis-hadis ni, dalam Quran ke apa, hak buat ni banyak benar. Hak buat ni macam-macam buat. Jadi kalau tak tahu hak buat ni, kat bengok lah ifadah kau dia pun. Ifadah lagu mana? Berakak, sebelum berangkat, selepas berangkat. Berakak lagu mana? Sebenarnya tak ada kena mengenai berakak. Tawaf ifadah, dia buat tawaf. Banyak benar lah nak jadi kelirunya. Seperti kita kata misalnya dalam Quran, yubayyinullahu lakum an tadhillu, yubayyinullahu lakum an tadhillu. Allah terang bagi keterangan, penjelasan kepada kamu, an tadhillu. Di situ ada buah la selepas an itu, supaya kamu tidak sesat. Kalau kita tak bubuh la tu, takkanlah Tuhan bagi keterangan ayat-ayat dia nak suruh kita sesat. Dia jadi gitulah. Banyak benar. Banyak benar hak lagu-lagu ni. Hak pasal buat ni, buat mudhaf dia, buat mudhaf dia, misalnya was'alil qaryah, was'al ahlal qaryah, gitu. Jadi buat ahla itu orang panggil buat mudhaf. Ada juga buat huruf la, macam-macam lah buat ni. Tu kaedah bahasa Arab. Di sini kalau kita tengok dalam syarah ni sebenarnya ada babul haid takhruju ba'da al-ifadah, di luar daripada bracket dia tawaf, selepas daripada tawaf ifadah. Maknanya yang dibuang itu tawaf, yang dibuang itu jadi gapo, jadi mudhaf. Hak buang mudhaf ni banyak benar dalam Quran ko, dalam hadis ko banyak benar. Yakni dia balik tu, balik keluar, balik tu sebelum bertawaf wida'. Boleh ke? Kau tak boleh. Itu persoalan. Boleh ke tak boleh?
Dia buat gitu, sah adakah? Kau kena tunggu. Kena tunggu. Nanti siapa suci moga nak tawaf ni dia kena suci. Bila mari kotor ni tak boleh lah. Tawaf ni, tawaf itu bimanzilatis salah, serupa dengan sembahyang lah. Cuma dia boleh kecek, tidak serupa sembahyang dari segitu, boleh berjalan, boleh hunggah, tu yang beza. Tapi dari segi perlukan suci itu memang serupa dengan sembahyang. Jadi bila orang mari kotor tak boleh, tak boleh nak tawaf. Jadi lepas tu kena tunggulah. Mari kotor 7 hari, kena tunggu 7 hari. Lepas pada tu barulah boleh tawaf wida ni. Bagi orang hak kata wajib tu kak, kena tunggu. Bagi orang hak kata tidak wajib, tak apalah. Dia kena kelik selalu pun tak apa. Jadi Imam Abu Dawud buat mari kedua-dua dalil. Dalil bagi kedua-dua golongan. Golongan yang mengatakan boleh balik, menunjukkan ia tidak wajib, dan hadis yang menyatakan kena tunggu, yang menunjukkan wajib. Sebab Imam Abu Dawud hijriahnya dia nak menyatakan dalil masing-masing. Ulama yang berbeza pendapat tu dia pegang dengan hak mana? Mana dalil dia? Macam di sini hak yang pertama ni, hak riwayat Qanabi ni, haddatsana Al-Qanabi. Al-Qanabi ni nama Abdullah bin Maslamah Al-Qanabi, anak murid Imam Malik. Itu dia beriwayatkan daripada Imam Malik, dan dia ni ada muwatta' dia sendiri. Salah satu nuskhah muwatta'nya dikenali dengan nuskhah muwatta' Al-Qanabi. Beza jugalah dengan banyaklah juga beza dengan muwatta' hak tersebar sekarang ni, banyak. Salah satu nuskhah yang masyhurnya ialah nuskhah Qanabi. Ini dia beriwayatkan daripada Malik. Malik beriwayatkan daripada Hisham bin Urwah, daripada ayahnya yakni Urwah bin Az-Zubair, meriwayatkan daripada Aisyah, yakni Urwah tu anak saudara kepada Aisyah. Sebab Zubair bin Awam menikah dengan Asma. Asma tu adik-beradik kepada Aisyah. Jadi Aisyah ni mak saudara lah. Dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan Safiyah bila selesai tawaf ke apa tu. Sebab sebelum tawaf ifadah tak boleh nak bersetubuh dengan isteri, tak boleh. Cuma boleh pecah ihram ke apa tu boleh dah. Boleh pakai air wangi mengikut setengah-setengahnya boleh dah. Dan lain-lain semua boleh, tapi perempuan tak boleh. Apabila selesai tawaf ifadah barulah boleh. Seperti baru ni lah kita sudah bicara dah tu. Jadi dia sebut Safiyah. Setengah-setengah ulama kata sebut tu mana dia ingatlah kepada Safiyah lah. Kira-kiranya dia nak kepada Safiyah lah. Begitu. Mana bila dia nak kepada Safiyah, ada orang kata dia mari kotor. Mana macam mana nak duduk sekali dengan dia, walaupun sudah halal dah, sudah boleh dah kalau nak kira bersetubuh dengan isteri, tapi dia mari kotor. Setengah-setengah ulama mengatakan tidak, dia tidak nak tidur dengan isteri dia tu. Dia tanyalah, dia ingat, ada dia sebut tentang Safiyah. Tak kira lah apa maksud dia sebut tu. Jadi dia sebut tu untuk tidur sekali kau apa, mana kita tahu hak tu. Mana ada dalil yang menunjukkan dia nak menyetubuhi isteri dia tu? Tak ada. Jadi sekadar sebut pasal dia dah lah. Sebut suami, sebut ingat, sebut isteri, biasa dia dah. Sebab orang sebut anak dia apa pun. Dia sebut. Orang apa kata? Dia mari kotor. Tapi hak orang kata dia nak bersetubuh tu, sebab orang kata dia mari kotor tu lah, dia faham Nabi nak situ lah. Bila mari kotor tak boleh lah nak bersetubuh. Tapi hak orang tu faham tu betul ke tidak? Kalau kata orang tu siapa? Sahabat lah. Tidak semestinya sahabat ni hak dia faham tu betul supaya hak Nabi nak. Tak mesti, tak jelas. Tapi ada orang kata dia mari kotor. Boleh jadi ada orang sebut dia mari kotor tu nak royak,
dia nak tawaf lagu mana? Dia mari kota. Bermakna tak selesai lagi lah. Jadi Nabi SAW ingat orang tu tanya, orang ni tu nak rakyat selesai belakang dah kau. Buat tawafnya, tawaf ifadah tu selesai belakang dah kau. Nabi SAW bila orang kata dia mari kata, sudah, kalau lagu tu boleh jadi dia akan menyebabkan kita kena tunggu sini. Yakni kalau dia tu tidak tawaf ifadah lagi, kita kena tunggulah sini. Tapi kalau dia tu sudah selesai dah buat tawaf ifadah, tak perlu dah lah. Tak perlu dah lah. Jadi tak perlu kita tunggu di sini. Mana tawaf wida' itu bukanlah sesuatu yang wajib. Kalau wajib kena tunggu. Dan dia tak ada sebut pula di sini. Tapi dia kena bayar dam kan? Tak ada sebut. Tak ada sebut. Ini hadis ini menunjukkan bahawa tawaf wida' itu bukan wajib dan tidak kena bayar dam. Orang pegang lagu tu, pendapat lagu tu, dia pegang hadis ni lah, sebab tak ada sebut sini, tak ada sebut. Tapi kalau tawaf ifadah memang rukun. Hak tu Nabi kata la'allaha habisatuna. Boleh jadi dia akan menyebabkan kita kena tunggu sini. Sebab kalau selagi tak buat hal tu, tak jadi, tak sempurna ibadat tu. Sebab tu Nabi kata gitu. Tapi bila orang kata, wahai Rasulullah, dia sudah bertawaf ifadah, selesai dah dia tawaf ifadahnya, Nabi SAW kata, fala idzan, kalau lagu tu kita tak perlu tunggulah, tak kena tunggu dah lah. Maknanya nak balik selalu pun tak apa dah. Nak balik selalu pun tak apa dah. Kalau lagu tu. Sebab apa? Sebab tawaf wida' itu adalah sesuatu yang tidak wajib. Daripada sinilah mereka fahamnya. Tak apalah. Lepas tu Hafiz Ibn Hajar duduk bahas, ni muskil ni apa gini-gini. Tak apalah, itu tidak perlu, boleh baca lah waktu tu dalam syarah tu. Hak kita naknya hak kita naknya hak bawah sikit, tengah tu. Qala Syaukani. Syaukani berkata dalam hadis ini ada dapat dalil tentang wajibnya tawaf wida'. Dia kata ini dalil tentang wajib tawaf wida'. Wajib lain, dalam haji ni wajib lain, rukun lain. Kalau dalam bab lain, wajib dengan rukun tu hak tulah serupanya, fardu ke hak tulah. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, hak kebanyakannya lah. Kalau mazhab Hanafi tu hak selain daripada ibadat haji ni pun dia ada hak wajib tu, beza dengan fardu. Dia ada. Tapi kalau mazhab Syafi'i, Ahmad gapo ni hak tulah. Tapi dalam bab haji, wajib lain, rukun lain. Di sini dia kata hadis ini menunjukkan wajib tawaf wida' tu. Bila kata wajib, bila tinggal kena bayar dan tetapi tidak jelas sebenarnya dia ambil faham kata wajib tu di sini. Sebab kalau wajib kena bayar dan mana dalil yang menunjukkan dia Nabi suruh ataupun Nabi bayar dan untuk dia? Tak ada. Sebab itulah ulama khilaf. Ada seperti ini dia kata ni dalil wajib. Mana orang kata wajib dia pegang ni. Bukan rukun. Haji itu sah dah. Kalau tak buat pun tak apa. Hak ni apa ni tawaf wida' ni kalau tak buat pun tak apa sebab dia bukan rukun. Kalau tawaf ifadah tu tak boleh lah, tak sah. Pasal hak tu rukun. Lepas tu dia sebut qala an-Nawawi wa huwa qawlu aktsaril ulama wa yalzamu bi tarkihi damun. Inilah pendapat kebanyakan ulamanya
Kebanyakan ulama kata tawaf wida' tu wajib. Jadi bila tinggal kena bayar dam. Wa qala Malik wa Dawud wa Ibnul Munzir huwa sunnatun la syai'a fi tarkihi. Malik, Daud dan Ibnul Munzir berpendapat sunnah. Sunnah. Bukan rukun, bukan wajib. Bukan fardu, bukan wajib, tapi sunnah. Tak ada kena apa-apa kalau tinggal. Dia pegang dengan ni, sahih hadis ni. Dia pegang dengan ni. Tetapi Hafiz Ibn Hajar kata, hak saya tengoknya pendapat Ibnul Munzir dalam kitab dia Al-Awsat, dia kata wajib. Hak ni pasal perintah Nabi tu ada, Nabi suruh. Dia kata wajib tu pasal Nabi suruh. Dan hak tadi dia kata jangan sekali-kali balik sebelum tawaf. Jadi hak setara ni dia wajib ni, bukan sunat ni kalau setara ni. Mengambil kira hak sebelum pada ni. Sebab hak tu pun berkait dengan tawaf wida' juga, al-wida'. Dia kata wajib pasal ada perintah, kata dia. Cuma ini wajib yang tidak kena gapo-gapo kalau tinggal. Ada juga jenis wajib lagu tu. Mengikut dia je. Ada juga hak skalanya kalau wajib kan, kalau tinggal kena bayar dam. Ni dok mengikut pendapat ni lah. Lepas tu Ibnul Munzir berkata, kebanyakan ulama di serata negeri lah mengatakan perempuan yang berhaid yang telah bertawaf ifadah tidak kena tawaf wida', tak kena. Ini mengikut kebanyakan ulama lah, kebanyakan fuqaha. Laisa 'alal haid allati afadat tawaful wida', tak kena tawaf wida'. Kalau perempuan hak mari kotor, kalau dia nak tunggu boleh, kalau dia nak tunggu saja nak tunggu lagi tak boleh. Tapi kalau tak saya tunggu nak kelik lalu gaduh pun boleh dah. Tidak wajiblah atas dia. Bagi orang hak kata tak wajib tu lah, bagi orang hak kata wajib, wajib. Bahkan kena tunggu. Kena tunggu. Kalau tak saya tunggu kena bayar dah. Lepas tu hak kata wajib ni kita ada meriwayatkan daripada Umar, Ibnu Umar, Zaid bin Thabit. Mereka suruh perempuan hak mari kotor lepas pada bertawaf ifadah tu, mari kotor tak ada nak tawaf wida', dia suruh muqam. Dia suruh duduk, tunggu dulu, duduk Mekah untuk tawaf wida'. Jadi tunggu siapa boleh tawaf. Ni bagi orang hak kata wajib. Tapi kata dia memang ada sabit dalam kitab-kitab asar, Ibnu Umar ni rujuk tarik balik pendapat dia. Memang dia pendapat gitu dulu. Begitu juga Zaid bin Thabit, dia tarik balik. Tapi satu peringkat dia kata memang kena tunggu, tak boleh, tak ada jalan lain. Tak ada jalan lain. Kena tunggu. Tinggal seorang je Umar. Walaupun dia khalifah, walaupun dia orang besar, seorang dia tinggal. Hak dua orang lagi anak dia dan Zaid bin Thabit tarik balik. Tinggal dia seorang. Jadi kita menyalahinya, kita tak pakar cara dia tu. Pasal apa? Pasal ada hadis Aisyah. Ni hadis Aisyah ni lah. Pasal ada hadis Aisyah ni. Jadi bila hadis berlawanan dengan pendapat satu orang, kita kena utamakan hadis. Itulah pendapat ulama mana-mana pun, mazhab mana-mana pun. Mana hadis tu kedudukannya lebih tinggi lah. Kalau ada hadis yang sahih, dia kata sebab thubut ada hadis Aisyah radhiyallahu anha, dan ada pula hadis Ummu Sulaim dalam kitab Abu Daud, Musnad Abu Daud At-Tayalisi. Dia kata hittu ma tuftu bil bait. Ni apa ni, Ummu Sulaim pula, saya mari kotor, saya tak ada tawaf di Baitullah, yang tawaf wida' lah. Fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an anfira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suruh saya balik. Kalau wajib apa dia suruh? Suruh tunggulah. Supaya dengan Umar suruh tu. Jadi maknanya pendapat Umar ditinggalkan di sini. Walaupun dia seorang tokoh besar,
Dalam fiqhnya kalau mengikut Syah Waliullah kan, walaupun imam-imam besar ni hak mujtahid orang panggil mutlak dah. Nisbah kepada Sayyidina Umar, jika dibandingkan dengan Sayyidina Umar, mereka ni macam mujtahid muntasib sahaja. Hak mutlak sebenarnya Sayyidina Umar. Mana bukan main. Sayyidina Umar hak pak mazhab kau hak mana-mana kau, ni macam mujtahid muntasib sahaja. Rendah lagi daripada kedudukan mujtahid mutlak. Tapi dia tu sendiri nak banding dengan orang lain mutlak dah. Nak banding dengan Umar macam mujtahid muntasib. Tapi dalam bab ni orang tak pakar Umar. Dia sesal dia. Asal pun ada hadis jelas, bila orang kata dia sudah bertawaf ifadah, cuma dia tak ada tawaf wida' je, fala idzan. Nabi kata kalau begitu tidaklah dia akan menyebabkan kita kena tunggu sini. Jadi tak wajib lah, menunjukkan tak wajib. Inilah dalilnya bagi orang yang kata sunat. Bagi orang yang kata wajib tu hak tadi, la yanfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi at-tawaf bil bait. Tu Nabi larang. Mana tinggal kena tinggal lah. Nabi larang balik, mana kena buat lah. Kalau benda-benda lagu ni wajib lah. Kalau tak buat kira-kiranya berdosa lah, meninggalkan hak wajib tu. Daripada situ dia faham wajib. Dan hadis hak selepas ni hak cerita Sayyidina Umar, iaitu Harith bin Abdullah bin Aus. Dia kata dia pergi, dia ni seorang sahabat Nabi SAW. Kita tahu mana selepas pada tu dia kata, lagu tu juga Rasulullah dulu bagi petua kepada aku, kata ni. Kita tahulah mana dia ni sahabat. Ada kalanya kedudukan seorang sebagai sahabat tu kita tahu dalam hadis dulu, dalam hadis yang sama macam di sini. Dia kata dia pergi jumpa dengan Umar bin Al-Khattab dan tanya Umar tentang orang perempuan yang telah pun bertawaf di Baitullah pada hari nahar. Yang ni tawaf di Baitullah pada hari nahar tu tawaf ifadah lah, ataupun tawaf rukun, tawaf ziarah orang panggil. Lepas tu dia mari kata, Umar kata, ke mana-mana pun paling akhir dia kena buat iaitu tawaf di Baitullah, yang dia tawaf wida'. Maknanya dia kena tunggu. Lagu tu, dia kata lagu tu. Daripada sinilah orang kata wajib tu. Sayyidina Umar pun dia lagu tu lah dia pegang. Inilah hak pendapat Sayyidina Umar tu. Lepas tu Harith pun kata, lagu tu lah Rasulullah fatwa kepada aku dulu. Bermakna orang yang kata wajib tu dia bukan pegang dengan Sayyidina Umar saja, dia pegang dengan Nabi SAW juga. Dia pegang dengan hak Nabi SAW juga. Dah kalau wajib, apa yang Nabi kata tadi, tak payah tunggu dah kita, mana boleh balik. Dan dia kata kepada Ummu Sulaim, baliklah. Apa pula? Hak tu menunjukkan tidak wajib, hak ni menunjukkan wajib. Pula maka dia jadilah hak mana kuat. Mana kuat hadis ni? Hadis Harith ni dengan hadis Aisyah tadi, mana kuat? Aku kuat hak Aisyah. Jadi bila kuat hak Aisyah, hak tu dia tak sepakat hak ni. Tak ada lah hak berkait dengan Nabi tu kata wajib tu, kecuali hak tadi lah. Dia kata jangan siapa-siapa balik. Tak banyak dia kecek lagu tu dia tak siwi tinggal benda yang molek lah, benda yang sunat. Rajin juga Nabi SAW larang siapa gitunya. Ada juga tidak semesti wajib. Tapi kalau hak ni jelas nampak seperti Sayyidina Umar pegang wajib. Tapi hadis ini mengikut ulama tidak sekuat hadis Aisyah tadi. Tidak kuatnya duduk mana? Duduk pada Ya'la. Dari segi sanad dia. Cuba kita tengok sini. Tu Imam Abu Dawud ambil daripada Amr bin Aun, dia ambil daripada Abu Awanah, dia ambil daripada Ya'la bin Atha. Situ bermasalah. Al-Amiri, Al-Laythi, At-Taifi, Ibnu Ma'in dan Nasa'i kata thiqah. Ibnu Sa'ad kata thiqah.
Asram kata Imam Ahmad puji benar dia ni, molek. Ibnu Hibban pun kata thiqat juga, masuk dalam kitab dia senarai perawi-perawi thiqat. Ali Ibn al-Madini kata Padar Ali Ibn al-Madini kata Ya'la bin Atta' ni ada beberapa hadis yang tak ada orang lain selain daripada dia meriwayatkannya. Maknanya dia ada meriwayatkan beberapa perkara lah yang tak ada orang lain. Dan beberapa orang dan dia ada beberapa rijal perawi yang tak ada orang lain meriwayatkan daripada mereka kecuali dia, selain daripada dia. Orang lain tak ada ambil daripada orang-orang itu, dia saja. Minhum Waqi' bin Adas antaranya. Wa ahlul Hijaz la ya'rifunahu. Orang-orang Hijaz tak kenal dia. Orang yang meriwayatkan daripada wa inna ma rawa anhum qaumun biwasit. Yang meriwayatkan daripada orang ni, mereka ni, iaitu satu golongan diwasit saja. Termasuklah dia ni. Jadi situlah, walaupun bukan semua ulama tak terima, tapi ada ulama yang pertikaikan dia. Dia jadi kurang dah lah. Jadi ulama ada kalanya nak terjehkan sesuatu hukum tu, hukum boleh kau tak boleh, wajib kau tidak wajib, dia tengok situlah antaranya perawi dia tu mana kuat. Kalau perawi hak lebih kuat, dia akan pegang hak tu, dia akan utamakan hak tu. Adapun perawi yang hadis yang perawinya tidak kuat, dia akan ketepikan. Dia akan ketepikan. Hak tu dia tak sepakat, walaupun dalam hadis ni sebut Rasulullah petua gitu, serupa dengan Sayyidina Umar juga. Tapi Sayyidina Umar marahlah bila Harith itu kata begitu, dia marah. Dia kata aribta an yadaik, jatuhlah kedua tanganmu. Itu banyak makna dia tu. Aribta an yadaik. Dalam syarah kita ni 337, dia kata aribta an yadaik an dhi yadaik, ay saqatat arabuka min al yadaini khassatan, gugurlah sekalian anggotamu melalui kedua tanganmu sahaja. Itu asal pada dia nya. Waqila ada juga kata zahaba ma fi yadaik hatta tahtaj, hilanglah apa yang ada pada kedua tanganmu sehingga engkau memerlukan pertolongan orang lain. Jadi kalau ada harta engkau apa-apa hilang, lenyap, jadi sesak. Dalam Hasyiah Fathul Wadud dia tulis aribta an yadaik bi kasri ra, ay saqatat atau saqatta min ajli makruhun yusibu yadaika, kamu jatuh atau kedua tanganmu jatuh disebabkan oleh sesuatu yang tidak baik menimpa kedua tanganmu, kerana terpotong ke, kerana sakit ke, dan sebagainya. Ada juga ulama mengatakan ini kinayah kepada khajalah, malu. Teruklah engkau, patut malulah engkau. Begitu, kinayah kepada khajalah. Hak jelasnya ini doa tak molek lah kepada dia, tetapi hakikat tidak dimaksudkan di sini. Hakikat tidak dimaksudkan di sini biasa. Dalam hadis-hadis kita jumpa begini. Haknya yang dimaksudkan nak cerita kata salah dia, perbuatan dia tu salah, tak kena. Dan Imam Tahawi istadalla ala naskhi hadha al-hadith bi hadith Aisyah wa bi hadith Ummi Sulaim. Imam Tahawi buat dalil hak ni lah. Buat dalil hadis ni dimansuhkan
dengan hadis Aisyah dan hadis Ummu Sulaim. Ada juga yang kata apa yang tak pakai ni, pasal hak ni sudah mansuh. Siapa hak mana yang mansuhnya? Hadis Aisyah tadilah antaranya yang memansuhkan hak ni. Jadi hak ni tak boleh pakai. Ada juga yang kita sebut tadi, iaitu ulama tengok hak mana, hadis mana hak lebih kuat, berhubung dengan satu masalah, tinggal beza tu, hak lebih kuat itu dipakai. Jadi jelaslah dalam masalah ni hak lebih kuatnya iaitu hadis Aisyah. Sebab itu orang tak pakai, walaupun kata sebut Nabi fatwa. Dan ini menunjukkan boleh dikatakan semua ulama terima dari segi hadis ni ada hak mansukh dan ada hak nasikh. Tetapi kalau Quran, bukan semua terima Quran itu ada hak mansukh. Walaupun mansukh hukum dia, bukan mansukh ayat. Mansukh hukum dia, bukan semua terima. Bahkan kalau kita tengok zaman kau akhir ni, kau zaman kita ni, kau ramai yang mengatakan tidak ada yang mansukh ayat Quran. Mana tak boleh pakai adalah ayat tu sudah mansukh dengan ayat ni misalnya. Apa lagi mansukh dengan hadis? Tak ada. Ramailah berpendapat begini. Tapi kalau hadis, semua terima bahawa dalam hadis tu ada mansukh. Termasuklah di sini kalau mengikut Imam Tahawi, dia kata hadis ini mansukh, jadi tak boleh pakai lah. Walau bagaimanapun kalau kita tengok hadis ni, gapo dia hak Sayyidina Umar marah tu, ada beberapa perkara lah. Bila kita sudah tahu daripada hadis, tak payah tanya dah orang lah. Berapa kita nak tanya hak lebih rendah setelah kita tahu daripada hak lebih tinggi? Itu hak Sayyidina Umar malu. Jadi mu buat gini, nak suruh aku buat tak serupa kah? Ni nasib baik betul dah serupa. Mu royak Nabi pun tua kepada aku lagu tu juga, jadi hak Nabi royak tu serupa. Kalau tak serupa, mu sepatutnya royak kat aku Nabi buat gini-gini. Mu tak payah tanya. Ni tanya aku, nak suruh aku kata tak serupa dengan Nabi. Mungkin bila kata tak serupa tu, orang akan kata, orang akan jual, orang kata Umar tak pandai kau, pas kurang-kurang dia bagi petua bercanggah dengan Nabi kau. Ataupun dia, kalau orang musuh kan, dia akan katalah memang dia buat tak serupa dengan Nabi, dia canggah Nabi. Itu parah lagi. Jadi tak sepatutnya begitu. Kita pun sampai kemudian ni begitu juga sebenarnya. Dalam keadaan ada hadis yang terang, apalagi kalau kita sudah belajar, terutamanya sudah belajar lah, tahu dah yang hadis itu tidak mansukh, hadis itu jelas, bahkan hadis itu ramai orang yang pakainya, imam-imam mujtahid, orang-orang besar pun ada pakai. Jadi tak payah tanya dah. Tak payah tanya pekoh dah. Setelah ada hadis, pekoh-pekoh ni orang perlu bila hadis tu tak ada, tak boleh nak selesai dengan hadis, barulah perlu pekoh. Bila Quran tak jelas, hadis pun tak ada, cari ni hak jelas tak ada, barulah nak kepada pekoh. Kalau selagi ada, tak pergi situ. Tak pergi, dia kena pakai hadis. Jadi tak ada orang lain tak boleh lawan hadis. Sebesar-besar Sayyidina Umar, sahabat-sahabat Sayyidina Umar tu pun dia tak berani. Tak berani. Jadi orang yang berani pakai pendapat orang dengan meninggalkan hadis, sebenarnya itu satu kesilapan. Satu kesilapan. Yang mana kalau kita tengok dalam hadis-hadis ni daripada dulu lagi, tak ada buat lagu tu. Satu kesilapan. Sepatutnya kena terima hadis, terima hak tu. Tak payah tanya ada orang lain, tak payah tanya. Dan hak ada dalam hadis, kalau benda tu benda asas, benda hak pokok, kira-kiranya ada lah, ada, akan ada. Kecuali benda tu benda kita boleh fikir sendiri, kau kita boleh cari sendiri, tak ada, tak apalah hak lagu tu. Tapi kalau hak asas berkait dengan agama, ibadat ke apa ni, kira-kiranya pasti akan ada. Kita tak boleh kata ibadat ni tak ada, tak apalah orang lain boleh buat. Tak boleh lagu tu. Tak boleh. Tapi kalau bab niaga menaga, bab jual beli, bab kau tu ni banyak tu nak kepekoh, nak kepekoh. Tak apalah benda-benda lagu tu.
Itu perkara yang pertama yang kita dapat daripada sini. Yang kedua, boleh kita kata kepada orang yang salah, orang yang buat sesuatu yang tak kena, kita kata tu berat, teruk, tak pakar, misalnya kita kata, walaupun berat, dengar tu boleh kata. Dan ini dikatakan oleh Sayyidina Umar, tak pakar, tak berguna, tak berguna kamu ni, kita boleh kata gitu. Macam di sini, tak berguna tanganmu tu, maksudnya tak berguna kamu lah. Tak ada nak guna, lembek kau kita, lembek kau, lumpuh kau, kita kata begitu. Tak berguna tu. Boleh kita kata begitu. Dan kita kena tanya orang yang lebih tahu. Ini juga kita dapati di dalam hadis ini. Orang yang lebih tahu kita kena tanya dia. Dan dalam hadis ini juga kita dapati hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam royak tu, bila orang tanya tu, dia panggil fatwa juga. Jadi fatwa ni tidak khusus dengan mufti ataupun orang kemudian. Jadi bila sebut sebagai fatwa gini, bermakna Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pendapat tu sebagai mufti lah, dia sebagai mufti, sebagai seorang mufti, iaitu yang menjawab pertanyaan orang. Dia lain, mufti lain, hakim lain. Hakim ni dia buat keputusan, dan keputusan dia tu perlu dilaksanakan, perlu dilaksanakan dan dikuat-kuasakan. Seorang mufti dia hanya bagi pendapat, tidak semesti orang pakar hak dia, aku tak saya pakar hak dia boleh jadi. Jadi tak kenalah kamu buat gitu, kamu tanya aku, gitu. Seterusnya tawaf wida' ni, riwayat daripada Aisyah, dia kata saya pakai ihram untuk buat umrah daripada Tan'im. Kita sudah maklum dah sebelum pada ni, sudah berbicara dah bahawa Aisyah dia tak ada sudah buat umrah dia kan. Mula-mula buat haji, Nabi suruh fasahkan haji kepada umrah. Pakat buat umrah lah, bukan dia seorang, orang lain pun. Tapi bila buat umrah tu tak ada sudah. Siapa ada masa kena buat haji lah pula. Jadi dia batalkan umrah dia. Mengikut setengah ulama seperti yang kita sudah bincang dan sebelum pada ni, dia batalkan umrah dia tu dan pakai ihram haji. Jadi dengan sebab itulah dia kata qada umrah tu, sebab dia batal. Dia batal. Setengah-setengah ulama macam Imam Syafi'i dan lain-lain, dia mengatakan dia tidak batal, dia terus melaksanakan ibadah umrah itu bersama-sama dengan haji dia. Bermakna dia melakukan haji qiran di situ, seperti Nabi SAW. Tapi kalau kita kata dia batalkan umrah dia sebelum pada tu, mana tak ada langsung dah, hak dia buat selepas tu haji saja. Bermakna dia ni adalah mufridah, orang yang buat haji ifrad. Orang yang buat haji ifrad. Bagi orang yang mengatakan dia ni qada, yang ni dia telah batalkan umrah dia sebelum pada tu, salah satu dalil dia pegang hak ni lah, fadakhaltu faqadaitu umrati, saya qada umrah saya. Dia pegang pada qada tu. Tetapi hak ni sebenarnya tak berapa terang, tak berapa jelas. Sebab qada tu satu, dari segi bahasa hak asalnya, bahasa Arabnya boleh dengan makna tunaikan, tunai. Qada juga orang panggil, boleh juga dengan makna qada. Kalau kita kata dengan makna tunai, saya masuk ke Mekah dan menunaikan umrah saya, begitu, menunaikan. Jadi di sini tidak dengan makna qada, tidak dengan makna qada. Jadi tak terang lah. Walau bagaimanapun ada yang pakailah sini qada ni dengan makna qada itu dengan makna qada lah. Moga dia batal sebelum pada tu, jadi kena qada.
supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila batal umrah dia buat pada tahun yang ke-6 itu, kita sudah bicara sebelum pada ni. Jadi ulama-ulama mengatakan umrah qada, umratul qada. Jadi umratul qada tu sebagai qada kepada hak tahun lepas lah, hak tak jadi tu, hak dia batal tu. Begitu. Dia buat ihram daripada Tan'im, buat umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk tunggu saya di Abtah sampai saya selesai. Duduk tunggu situ. Lepas tu dia suruh orang berangkat. Kata Aisyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepas tu pergi ke Baitillah, lalu dia bertawaf. Lepas tu baru keluar. Pergi menuju ke Madinah. Yang ni hak akhir sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam buat ialah dia bertawaf di Baitillah. Tawaf gapo ni? Inilah orang panggil tawaf wida'. Tawaf wida'. Sebab itulah tajuk ni iaitu tawaf wida'. Dan Imam Abu Daud nak buktikan adanya tawaf wida' tu berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sini, ini perbuatan Nabi. Aisyah cerita Nabi buat. Ada pun sebelum pada ni dia suruh ataupun dia larang, jangan kelik dengan tak buat tawaf wida' tu. Jadi berhimpun di sini hadis qauli dan hadis fi'li. Seterusnya riwayat daripada Aisyah, dia kata saya keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada keberangkatan yang terakhir, iaitu pada hari yang ke-13 Zulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam singgah di Muhassab. Dalam hadis tadilah juga. Dia kata, lepas tu saya pergi jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu sahur. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun maklumkan kepada sahabat-sahabatnya supaya berangkatlah, maklumkan yang dia nak berangkat dah. Berangkatlah dia. Tapi dia pergi ke Baitullah sebelum sembahyang subuh dan tawaf di situ bila dia nak keluar. Lepas tu dia pun pergilah menuju ke Madinah. Begitulah cerita ni. Hak ni lebih detail, lebih terperinci daripada hak sebelum ni, iaitu rakyat dengan masa-masa dianya, masa mana Nabi pergi tawaf wida' tu lebih terperinci lah daripada hak tadi, iaitu pada waktu sahur, yang ini sebelum daripada masuknya waktu subuh. Nabi SAW dikatakan singgah, berhenti di Muhassab, orang panggil juga Batha, terletak di antara Mekah dan Mina. Itulah. Seterusnya riwayat daripada Abdurrahman bin Tariq, dia menceritakan, dia ambil daripada mak dia, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila melepasi satu tempat di perumahan Ya'la, Ubaidullah perawi daripada Abdurrahman bin Tariq ni, Ubaidullah bin Abi Yazid itu, dia terlupa ke apa dia? Terlupa tepat tu tepat mana. Tapi perumahan tu dia tidak lupa, perumahan Ya'la tu. Tempat tu dengan tepatnya dia terlupa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menghadap Baitullah dan berdoa, menghadap Baitullah dan berdoa. Begitulah yang tersebut di dalam hadis-hadis ni. Mana dia terlupa, dia sebut dia terlupa. Jadi ini juga termasuk dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau orang tidak lalu kot tu, pun dia boleh juga berdoa di tempat lain. Boleh juga berdoa di tempat lain. Ni nak cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lalu kot tu. Di mana? Dia berdoa tu, dia menghadap kepada Baitullah dan berdoa tu. Di situ. Tidak semestinya mana orang lain nak pergi ke arah lain tu dia kena pergi kot tu. Dan ini bukanlah sesuatu yang mesti nak kata wajib pun. Tidak. Supaya haji wida' tu tidaklah sampai setara tu.
Dan hak sebut lagu ni sebut Ubaidullah tu lupa gapo ni bukan dalam hadis Abu Daud ni saja. Bahkan dalam kitab-kitab lain pun lagu tu juga sebut hak tu lupa tu. Cuma bezanya di sini diambil daripada mak dia. Dalam setengah-setengah kitab yang lain ada sebut dia ambil daripada mak dia, dan ada juga sebut dia ambil daripada siapa? Dia ambil daripada pak saudara dia. Ada juga sebut dia ambil daripada ayah dia. Bermakna Abdul Rahman bin Tariq ni ambil daripada beberapa orang lah. Cerita ni. Jadi di sini dia ada sebut di akhir bab ni. Kalau kita tengok kitab ni muka surat 341 muka surat 341, perkataan jazah dalam hadis ni bermakna apabila dia melepasi satu tempat, itu makna kalau jazah. Tapi setengah-setengah ulama mengatakan ini tashif. Tashif ni makna hadis ini termasuk dalam hadis musahhaf. Hadis musahhaf ni hadis yang ejaan dia tu kiranya dianggap salah. Dianggap salah. Sebenarnya bukan jazah tetapi ja'ah. Ejaan dia tu salah. Ja'ah. Sebab tu dia sebut zahir dalam hadis ni lafaz jazah ni dalam siyak Abi Daud tashif binal katib. Ini adalah satu kesilapan oleh penyalin. Penyalin. Hak betulnya ja'ah. Hak betulnya ja'ah. Dan dinukilkan daripada Fathul Wadud, boleh jadi tempat yang dimaksudkan itu iaitu tempat yang maklum sebagai tempat diterima doa, iaitu di kawasan Pekan, ke arah Ma'lah, perkuburan Ma'lah, kat sebelah tu lah alik tu. Walau bagaimanapun ini berdoa lagu ni dengan menghadap Kaabah gini bukanlah sesuatu yang wajib. Bukanlah sesuatu yang wajib. Bagi orang yang mengatakan tempat ni tempat yang khusus, yang dikatakan mustajab doa tu, maknanya lebih khususlah tempat ni. Kalau dia pergi ikut lain, tidaklah, tidak kena buat lah. Kena, kalau pergi ikut ni sahaja buat gini, buat gini ni. Dalam lafaz Musnad Imam Ahmad dan lain-lain itu dia sebut kana idza dakhala makanan, dakhala tempat jazah, dakhala bila dia masuk ke satu tempat di perumahan Ya'la. Dalam riwayat Ibnu Jurayj seperti itu juga, idza ji'na dzalikal mawdi', bila kami sampai ke tempat itu. Ini cerita orang lain lah. Idza dakhala makanan fi dari Ya'la, seperti itu juga. Jadi mengikut setengah-setengah ulamanya dia kata jazah ini tashif. Jazah ini tashif. Tapi kalau makna kalau ja'a makna datang situ. Kalau jazah ni kena melepasi, lepas tempat tu. Dia beza juga makna. Kalau kita mengambil kira riwayat lain, bila dia masuk ke tempat tu, mana tempat tu. Kalau kita kata jazah makna melepasi tempat tu, berbeza tu. Tapi tak apalah, bukan semua yang kata begitu. Ada setengah-setengah ulama kata begitu. Kalau kita nak pakai jazah pun tak apa juga, mana kawasan tu lah, kawasan tu. Kawasan ni pun kalau mengikut di sini Ubaidullah itu sendiri dia terlupa dengan tempatnya di mana dia terlupa. Tak apalah, kemudian kita pergi kepada bab tahsib, dan bab ni panjang juga, rasanya tak ada ni. Kita sekat tu lah dulu malam ni. Dan
Minggu depan kira-kiranya tak ada lah tu. Kira-kira kita cuti lah. Minggu depan Masjid Langgar pun cuti juga. Malam esok insya-Allah ada lagi. Dekat apa ni, tabung haji tu pun cuti juga. Hari Sabtu. Sekali lagi ni lah. Jadi minggu depan cuti berlaku. Minggu seterusnya itulah insya-Allah kita mula. Jadi untuk di sini malam ni sekat ni lah dulu. Wallahu a'lam. Wa akhiru